Perkembangan kes positif COVID-19 di negara di mana Malaysia terus mencatatkan angka jangkitan kes positif 4 digit di mana semalam mencatatkan angka tertinggi. Dan untuk mengulas lanjut bersama di talian menerusi Skype ketika ini Dr. Koh Swee Keng, pakar dasar kesihatan awam. Doktor, kalau kita saksikan kebanyakan kes melibatkan kluster tempat kerja. Pada pendapat doktor, apa penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam kita nak pastikan kes ini tidak menggugat ataupun menjejaskan healthcare facility kita? Memang bukan langkah yang baru ataupun idea-idea yang baru. Seperti nombor satu, test, trace, isolate. Maksudnya kita menguji, kita mengesan kontak dan kemudian kita mengisolasikan mereka ataupun kita mengkuarantinkan mereka-mereka yang ada penyakit inilah. Tapi sistem ini haruslah dipercepatkan dan dimantapkan dan haruslah berunsurkan digital. Data-data yang dikumpulkan dari segi MySejahtera, aplikasi MySejahtera itu haruslah digabungkan dengan contact tracing yang buat masa sekarang mungkin dilakukan mungkin bergantung pada proses yang manual. Jadi bagaimanakah cara-cara kita boleh mempercepatkan proses ini, memperkukuhkan ataupun memantapkan proses ini dengan menggabungkan unsur-unsur manual dengan unsur-unsur digital. Yang ini merupakan langkah pertama untuk menambahbaikkan situasi. Langkah yang kedua adalah untuk menunjukkan satu penambahbaikan dalam kita panggil social determinants of health. Maksud dia, bukan sahaja tahap kesihatan dari segi hospital dan klinik dan juga jururawat dan doktor-doktor, tetapi juga keadaan di mana pekerja-pekerja tinggal di dalam hostel-hostel mereka ataupun dormitory mereka dan juga kawasan keadaan kerja. Maksud dia, adakah tempat untuk mereka basuh tangan, ada tak pengudaraan yang baik dan sebagainya. Oleh kerana COVID akan berada di dalam komuniti kita untuk beberapa tahun yang akan datang, pelaburan untuk semua syarikat di Malaysia untuk mengukuhkan lagi ataupun meningkatkan tahap kesihatan di kawasan tempat kerja adalah amat penting. Walaupun kita kena buat satu penyesuaian seperti dinding yang berbeza ataupun ruang pengudaraan yang berbeza ataupun penjarakan fizikal di dalam tempat kerja, pelaburan ini adalah amat penting dan akan membantu usaha syarikat tersebut untuk business continuity. Maksud dia, perjalanan terus untuk bisnes mereka ataupun penghilangan mereka ataupun manufacturing mereka. Itulah cara-cara untuk menangani masalah di kluster tempat kerja, Hakim. Doktor, dalam masa yang sama doktor, kita bercakap keadaan situasi semasa di mana di Selangor contohnya daripada data KKM menunjuk hampir semua daerah di negeri Selangor ini diketikkan sebagai zon merah. Begitu juga di Johor kecuali di Tangkak yang hanya ada kurang 20 kes. Tetapi bagaimana, apakah yang boleh kita lakukan untuk kita melindungi zon hijau yang lain? Contohnya di Perlis, adakah ada keperluan untuk kita kembali kepada PKP bersasar? Hakim, ini soalan yang sangat baik dan terutamanya sekali kalau kita tengokkan apakah pengalaman Malaysia selama setahun lebih dah, hampir 9 bulan, minta maaf ya, 9 bulan sejak kita mulakan PKP, zaman PKP pada 18 Mac tahun lepas. Dan dekat 9 bulan dah kita ada pengalaman, kalau kita tengokkan PKP untuk seluruh negara memanglah perlu pada keadaan awal ataupun peringkat awal pandemik ini kerana kita masih memahami virus tersebut, pandemik tersebut, cara-cara dia menular dan sebagainya. Tetapi selepas 9 bulan, 10 bulan, apa yang kita boleh buat adalah untuk menjalankan PKP yang lebih bersasar seperti TEMCO yang salah satu istilah yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana PKP tersebut berada di dalam satu kawasan yang sangat spesifik, sangat kecil, seperti satu pangsapuri ataupun satu mukim ataupun satu daerah. Untuk melindungi kawasan-kawasan hijau di seluruh Malaysia, tidak perlulah kita melakukan satu PKP untuk seluruh negara kerana kita mempunyai data sekarang dan juga keyakinan yang lebih tinggi, tahap keyakinan yang lebih tinggi. Selepas 10 bulan kita bertungkus lumus melawan penyakit COVID ini, apa yang kita boleh buat adalah untuk melakukan PKP yang lebih bersasar untuk tempoh masa yang lebih singkat. Tetapi yang amat penting juga semasa tempoh PKP tersebut, kita harus menyalurkan bantuan dari 3 segi.
Segi pertama, bantuan dari segi kesihatan untuk mempercukupkan lagi kualiti bantuan kesihatan di sana. Nombor dua, bantuan dari segi keuangan. Dan nombor tiga, bantuan dari segi keperluan barang harian seperti roti, nasi dan sebagainya. Itulah apa yang kita berikan untuk melindungi kawasan-kawasan hijau. Doktor, kalau kita lihat kewujudan kluster-kluster baru dan juga peningkatan kes ini antara lain disebabkan selain daripada kluster tempat kerja adalah disebabkan aktiviti rentas negeri dan juga daerah. Pada pendapat doktor, adakah doktor merasakan perlu kita mewajibkan ujian saringan kepada mereka yang berada dari zon merah ke hijau contohnya, walaupun atas tujuan mereka ni dalam sektor perlu ataupun essential services, kerana kita tahu dalam kita nak menangani pandemik COVID-19, keseimbangan antara ekonomi dan kesihatan juga penting, tetapi setakat ini SOP mereka yang ingin rentas negeri hanya perlu menunjukkan surat kelulusan ataupun menunjukkan mereka adalah dari sektor keperluan, tetapi tidak melibatkan saringan kesihatan. Buat masa sekarang pada pemahaman saya, untuk aktiviti merentas negeri tidak perlu lagi menunjukkan surat kelulusan. Saya rasa buat masa sekarang kita boleh merentas negeri secara bebas lah. Ya. Tetapi mungkin kalau kerajaan Malaysia mengumumkan satu PKP yang akan mewujudkan satu sekatan, maka masa itu mungkin kita harus menunjukkan kelulusan daripada pihak berkuasa seperti pihak polis. Tetapi saya ada dua ulasan lain, Hakim. Ulasan pertama tu, perlu tak kita mengadakan satu PKP secara bersasar untuk sesebuah negeri, katakan misalan kata negeri Selangor, misalan kata sebab kita tiada semua orang tiada maklumat ataupun data-data yang terperinci daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kalau kita nak buat satu PKP untuk sesebuah negeri, apakah data tersebut haruslah diumumkan dan kita katakan dipaparkan dan diumumkan untuk diberi pencerahan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memberi kelegaan kepada hati semua rakyat Malaysia supaya kita memahami sebab mengapa PKP diwujudkan ataupun diumumkan untuk negeri tersebut atau untuk kawasan tersebut. Maksud saya ketelusan data. Dengan ketelusan data, barulah rakyat Malaysia akan mendapat kelegaan hati kerana kita akan memahami mengapa perlunya ada PKP untuk sesebuah kawasan tersebut. Yang itu ulasan saya yang pertama. Ulasan saya yang kedua, Hakim, berkenaan dengan kit saringan ataupun ujian. Kalau katakan kita ada PKP untuk sesebuah kawasan, maka merentas daripada kawasan tersebut keluar ataupun ke dalam kawasan tersebut akan tertakluk kepada keputusan pihak berkuasa. Maka ujian saringan tu mungkin tidak kata digalakkan, tetapi diwajibkan. Kalau kita pindah position ataupun kedudukan kerajaan daripada kit saringan digalakkan kepada diwajibkan, maka soalan tersebut terjawab semua rakyat Malaysia. Dr. Koh, satu lagi soalan. Melihat kepada situasi fasiliti kesihatan negara kita yang sudah hampir mencecah 85%, kita mempunyai kapasiti lebih 28,000 buah katil, dan sekarang ni dengan kes kebolehjangkitan ataupun kes aktif cecah 21,000. Apa option ataupun pilihan yang ada pada kerajaan untuk menangani masalah fasiliti kesihatan ini? Ada beberapa cara untuk kerajaan pertimbangkan dan semua cara-cara tersebut mempunyai baik buruknya lah. Kita tak ada masa sangat untuk tengokkan apa baik buruk dia, dan kita boleh amalkan ataupun praktikkan beberapa cadangan tu sekaligus. Tak perlu satu demi satu, kita boleh amalkan beberapa cadangan ni sekaligus. Cadangan pertama tu, kalau kita ada kategori 1, 2, 3, 4, 5 untuk penyakit COVID, 1, 2, 3 tu taklah teruk sangat. Mungkin boleh dikuarantinkan di rumah, tetapi kita harus memberikan SOP yang tepat dan jelas untuk mereka memahami cara-cara untuk mereka kuarantin di rumah supaya tidak menjangkitkan kepada orang lain. Yang tu cara pertama. Cara yang kedua adalah untuk memindahkan pesakit-pesakit daripada hospital kerajaan kepada hospital swasta, terutamanya pesakit yang bukan COVID. Yang itu cara kedua. Cara yang ketiga tu adalah untuk membina lebih banyak pusat kuarantin risiko rendah ataupun field hospital seperti hospital markas ataupun hospital di lapangan yang telah pun diwujudkan di sekurang-kurangnya di Tawau untuk menampung keperluan di negeri Sabah. Inilah 3 cara yang kita boleh gunakan untuk mengurangkan kesesakan di dalam hospital kerajaan dan juga fasiliti-fasiliti kesihatan untuk kerajaan.
Terima kasih Dr. Kos Wikeng, pakar dasar kesihatan awam berkongsi pandangan mengenai situasi jangkitan COVID-19 di Malaysia dan juga persoalan adakah keperluan untuk kita kembali melaksanakan PKP bersasar melihat kepada situasi fasiliti kesihatan yang sudah hampir mencecah 100%.